إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, an-naw'u tsani babu zakatin nabati. Babu zakatin nabati لا تجب إلا في الأقوات، وهي من الثمار الرطب والعنب، ومن الحب الحنطة والشعير والأرز، وسائر ما يقتات في حال الاختيار. ونصابه 5 أوسق، كل وسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي. ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تذبب، وإلا فرطبا وعنبا. ويعتبر الحب مصفى من التبن، ولا يكمل جنس بجنس، وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، ويضم العلس إلى الحنطة، ويخرج من كل بقسطه إن سهل، وإلا أخرج من الوسط. ولا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر، وكذلك الزرع، ويضم ثمر العام وزرعه بعضه إلى البعض. Kata al-imam al-alim al-allamah al-habib al-faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, qala babu zakatin nabati. Ini satu bab pada menyatakan zakat tumbuhan. Zakat tumbuhan disebutkan juga dalam sebahagian kitab yang lain dinamakan sebagai al-mu'asyarat, disebutkan juga dengan istilah zakat al-mu'asyarat. Mu'asyarat diambil daripada usyur, iaitu 1/10, kerana zan nisab ataupun kadar wajib zakat pada zakat tanaman ni ialah 1/10 dengan detailnya lah, dengan tafsilannya. Jadi kalau kita jumpa al-mu'asyarat, maksudnya tumbuhan, zakat tumbuhan. Maka zakat tumbuhan ini ada 2 kategori lah, ada 2 item, ada 2 jenis yang masuk di dalam zakat tumbuhan ni. Disebut apa nama, as-thimar wal az-zar'u, as-thimar waz-zar'u, as-thimar waz-zar'u. As-thimar buah-buahan. Kalau bahasa tok guru kita disebut tanaman, zakat tanaman.
waz-zar'u, waz-zar'u, dan perhumaan, biji-bijian. Zakat tanaman dan biji-bijian lah kalau dalam kitab-kitab Jawi disebut zakat tanaman, zakat tumbuhan dan biji-bijian, ataupun zakat tanaman dan perhumaan. Tu bahasa kitab Jawi lah. Kalau buka tengok dalam kitab-kitab fiqh Jawi yang ada membicarakan dalam bab zakat, kadang-kadang dia guna istilah zakat tanaman dan perhumaan, kadang-kadang disebutkan dengan zakat tumbuhan dan biji-bijian, buah dan biji-bijian. Jadi merujuk kepada zakatin nabat ni lah, zakat tumbuh-tumbuhan. Qala rahimahullahu ta'ala, la tajibu illa fil aqwati. Tidak wajib ia zakat ni, zakatin nabat, zakat tumbuhan ni tak wajib ia illa fil aqwat, melainkan pada segala qut. Aqwat jamak daripada kalimah qut. Jamak daripada kalimah qut. Segala tidak wajib ia melainkan pada segala qut. Qut dalam bahasa Melayu kita disebut sebagai makanan ruji, makanan asasi. Makanan ruji ataupun makanan asasi, maksudnya sesuatu yang dimakan secara harian dengan tujuan untuk mengenyangkan. Ini huwa allazi yaqumu bihil badan ghaliban, sesuatu yang memberikan tenaga pada badan pada ghalibnya. Kita makan secara harian, tu dia panggil qut. Nasi lah kalau kita ni, nasi, tepung, beras, tepung dan sebagainya. Wahia, dan iaitu al-aqwat ni, segala makanan jenis qut, jenis asasi ni, minas thimar, daripada buah-buahan, ar-rutabu wal-inabu. Rutab kita sebut kurma lah, kurma, wal-inab dan anggur. Dua ni saja daripada tanaman ataupun tumbuhan pokok, buah pokok, buah kayu yang wajib zakat, dua ni saja. Yang lain tak. Derian tak kena, rambutan tak kena, tembikai tak kena, manggis tak kena, gelugok tak kena belakang. Yang kena zakat ialah kurma, rutab, wal inab dan anggur. Itu saja. Wa minal habbi, ataf pada minas thimar. Ni bahagian yang kedua, al-aqwat. Dan daripada biji-bijian, habbi dipanggil kalau kita ni perhumaan lah, perladangan. Biji-bijian, al-hintatu wasya'iru wal arzu. Hintah gandum, wasya'iru barli, barli yang dibuat tepung lah, tepung barli dia panggil syair. Wal arzu beras. Wasairu ma yuqtatu, dan segala barang yang, segala perkara yang, maksudnya segala makanan yang yuqtatu, segala bijirin yang yuqtatu, dijadikan qut, dijadikan makanan asasi, fi halil ikhtiyari, pada semasa senang, pada semasa senang. Dipanggil fi hali al-ikhtiyar dengan makna fi hali ar-rafahiyah. Ar-rafahiyah, pada ketika senang, maksudnya tidak ada keterdesakan, tidak ada kemelaratan, tidak ada krisis makanan dan sebagainya. Standardnya orang biasanya, orang susah ke orang senang ke, dia makan benda tu sebagai qut, sebagai makanan asasi dia. Jadi itu kriteria untuk habbi, untuk tumbuh untuk bijirin, untuk bijirin, perhumaan ni. Gandum, banyaklah makanan asasi yang dibuat dari gandum ni. Tepung, buat roti, buat mi dan sebagainya tu. Biasanya buat roti lah, buat roti. Gandum, syair, roti barli, tepung barli pun dia juga. Aruz belah kita lah, beras, dan yang lain-lain lagi lah. Yang lain-lain lagi, contohnya al-adas. Dalam kitab-kitab fiqh sebut al-adas, kacang pul, kacang dal. Kacang dal, setengah tempat makan kacang dal sebagai makanan asasi. Kacang dal tu macam nasi dah bagi dia buat.
apa nama, setengahnya apa nama, apa dipanggil al-basalah. Al-basalah, basal, kacang pis. Kacang pis pun dia juga. Antaranya lagi dzurrah, jagung, pun digunakan untuk digunakan sebagai apa nama, makanan ruji pada setengah tempat. Jagung, ubi dan sebagainya. Benda tu kalau dia jadi makanan ruji pada kawasan tersebut, memang orang makan hari-hari, secara adatnya, bukan perseorangan, bukan secara individu, tak, masyarakat kawasan itu, tempat itu, negeri itu, negara itu menjadikan apa sebagai makanan ruji dia. Ada yang makanan ruji berasaskan roti, berasaskan tepung. Ada setengah negara makanan ruji dia berasaskan kepada apa nama, kacang dan sebagainya. Maka itulah yang wajib dikeluarkan zakat bila ditanam dan cukup nisab dah. Maka keluar dengan kata al-aqwat tu, bila sebut kata yang wajib zakat tanaman ni ialah al-aqwat, segala makanan asasi. Maka kalau yang bukan aqwat, bukan qut, maka dia tidak diwajibkan zakat. Kita makan juga, tapi dia bukan makanan asasi. Contohnya kita makan dia sebagai ubat. Contohnya ulam dan sebagainya. Ulam raja lah, apa nama, pegaga lah, segalanya lah jenis makan tu. Walaupun kita makan hari-hari, apa nama, pucuk pelam ke apa ke, tak kira. Pasal dia makan untuk tujuan perubatan, tadawian. Dia bukan qut, dia bukan makanan asasi. Macam tu juga yang dimakan, yang dijadikan sebagai lauk, ta'adduman, lauk. Ta'addum daripada kalimah udum. Ta'addum ataupun udum ni, Tok Guru diterjemah dengan pembuka selera lah, pelalu makan. Kalau arwah Pak Lang Haji Zakaria Pondok Alak Jangwih rahimahullah, guru kepada Baba Khairul Anwar hafizahullah, udum ataupun ta'addum ni diterjemahkan dengan pelalu makan, benda yang nak bagi kita lalu makan. Kita panggil pembuka selera lah, lauk lah. Nasi saja kita makan tak lalu. Makan apa nama, lima suat, 6 suat tak mau lah kalau nasi kosong saja ni. Jadi kena ada lauk. Contohnya kita apa nama, ayam ke dan sebagainya. Dia bukan makanan ruji ataupun makanan asasi, tapi dia merupakan pembuka selera ataupun pelalu makan kita. Termasuk juga dengan apa nama, soya. Kita buat apa? Kita buat kicap, kita buat toyu. Orang Kedah sebut toyu. Maka dia pelalu makan. Orang Arab dia guna khal, cuka, untuk bagi dia lalu makan. Perasa tambahan untuk bagi dia lalu makan. Tu semua dia panggil udum. Dalam hadis tersebut, khairul udumi khallu. Sebaik-baik cuka, sebaik-baik lauk tu, sebaik-baik pelalu makan, pembuka selera itu ialah cuka. Dalam satu hadis ada dalam Syama'il Nabi tersebut. Tapi hadis tu bukanlah, ada huraiannya lagi lah. Nabi menyebutkan benda tersebut untuk mengembirakan hati tuan rumah tu lah. Tak ada lain, dia jamu roti dengan cuka aja. Maka Nabi nak menyenangkan hati dia, tak mau bagi dia rasa bersalah, sebab dia jamu Nabi roti dengan cuka saja, tepung dengan cuka saja. Maka Nabi berkata lagu tu, sebaik-baik udum, sebaik-baik pembuka selera tu, sebaik-baik pelalu makan tu ialah cuka. Tak menafikan ada lagi udum yang lain yang lebih baik lah. Dan begitu juga yang dimakan dengan tujuan tana'uman, tana'um, bersedap-sedap, dengan tujuan menikmati saja, kita panggil snack lah. Macam buah-buahan yang lain daripada kurma dan anggur tu, apple, tembikai dan sebagainya. Apple, tembikai, rambutan, macam ni lah, strawberry dan sebagainya. Itu dipanggil tana'um, bersedap-sedap, kita jadikan sebagai snack. Maka dia bukan qut, dia bukan makanan ruji ataupun makanan asasi sesuatu tempat. Maka dia tidak diwajibkan zakat padanya, walaupun dia makanan asasi bagi seseorang secara individu. Contohnya dia tak boleh makan hal lain. Kalau dia kena makan, contohnya dia kena makan
apple saja hari-hari, hal ini tak lalu. Makan apple sampai kenyang contoh, ataupun makan pisang sampai kenyang contoh. Adakah wajib zakat pisang? Tak wajib. Sebab dia bukan dikira makanan asasi bagi seseorang secara individu, tapi makanan asasi bagi kawasan setempat. Bagi kawasan setempat. Gitu. Baik. Dan keluar dengan kata apa nama, ma yuqtatu fi halil ikhtiyar, makanan yang dijadikan makanan asasi pada masa ikhtiar, pada masa senang, bukan pada masa melarat. Perkara-perkara yang dimakan ketika terdesak, dipanggil ketika ittirar, ketika terdesak, muttarran, orang yang terdesak. Contohnya ada krisis makanan tak ada, hidup dia melarat, duit tak ada dan sebagainya. Dia makan toge contohnya sebagai makanan harian, ya, ganti nasi contoh. Adakah wajib zakat toge? Tak wajib, sebab tu makanan ketika terdesak. Makanan ketika terdesak. Macam kita pun, di tempat kita pun, ubi bagi orang yang dululah, orang kampung dulu tak ada beras ubi, ya, jadikan sebagai makanan. Tanam sendiri belakang rumah, ya, nak korek. Benda tu tak gaduh siram air, tak gaduh apa, tanam dia tumbuh sendiri, pacak batang ubi tu, adalah ubi bawah tanah tu. Tapi itu bukan makanan asasi, walaupun dia mengenyangkan bagi kita. Sebab makanan asasi bagi kita orang Jawi ni ialah beras. Kita tak makan secara ikhtiar, secara sukarela saja-saja mewah ni, ada makanan yang banyak, ada pilihan yang banyak ni, kita takkan makan ubi sebagai ganti nasi, kita makan nasi. Maka keluar dengan kata makanan ruji, makanan asasi yang dimakan semasa ikhtiar, ialah makanan-makanan yang juga boleh mengenyangkan, yang juga bagi kejap perut, yang memberikan tenaga, tetapi dia dimakan dengan tujuan lain. Dia dimakan kerana bukan masa senang, masa terdesak, masa melarat, masa krisis makanan, masa ekonomi yang kurang elok dan sebagainya, duit tak ada dan sebagainya. Habis tu jenis dia, maka kategori ataupun item yang dikenakan zakat tumbuh-tumbuhan ini dua. Satunya buah-buahan, yang keduanya makanan asasi. Satunya buah-buahan, yang keduanya biji-bijirin asasi. Buah-buahan dua jenis pula, iaitu hanyalah kurma dan anggur. Bijirin asasi melihat kepada makna qut, melihat kepada makna akwat. Makanan ruji, makanan asasi yang dimakan semasa dalam keadaan yang tidak terdesak, semasa dalam keadaan senang, semasa dalam keadaan senang. Dua tu. Wa nisabuhu, dan nisabnya, kadar wajib zakatnya. Bila ada tanaman anggur, ada tanaman kurma, ataupun kita tanam padi, ataupun kita tanam gandum, kita tanam barley dan sebagainya, kita tanam ladang jagung dan sebagainya sebagai makanan asasi, nisabnya, wa nisabuhu, dan nisabnya, nisab zakat tumbuhan ini, khamsatu awsuqin, 5 awsuq. 5 awsuq ni kita panggil guni ataupun kantung. 5 kantung ataupun 5 guni. 5 guni. Dapat hasil tanaman 5 guni, maka wajib zakat. Tapi bukan guni yang macam mana nanti saya nak kira. 5 awsuq maksudnya 5 guni makanan tu, 5 guni gandum, 5 guni 5 guni kurma, 5 guni anggur dan sebagainya. 5 guni tu banyak mana? Kullu wasqin, setiap guni situna sa'an, 60 gantang. Setiap guni 60 gantang.
My pen sat. Sat nak ada salah, nak perbetul sikit. Pensel apa? Tak apa, pensel pun tak apa. Okey. Setiap guni 60 gantang. Setiap guni 60 gantang. Maksudnya 60 kali 5. Nak dapat 5 ausuk tu berapa? Maksudnya 60 gantang kali 5. 60 kali 5 300. 60 kali 5 300. Maksudnya nisab zakat tanaman ialah 300 gantang. 300 gantang. Wasong, dan satu song tu, satu gantang tu, yang dikatakan 60 gantang tu, satu gantang banyak nah. Satu gantang arba'atu amdadin, 4 cupak. Satu gantang 4 cupak. Wal muddu, dan satu cupak pula, ritlun wa thuluthun bil Baghdadi. Ritlun satu kati, wa thuluthun dan 1/3 kati. Maksudnya 1/3. Satu kati dan 1/3 kati bil Baghdadi, dengan kati Baghdad. Dengan kati Baghdad. Payah. Jadi 5 guni, 5 kepok lah. Kalau setengah-setengah orang tua dia panggil 5 kepok. 5 guni, 5 kantong hasil tanaman kita tu, hasil perhumaan kita tu, bersamaan dengan 300 gantang. Bersamaan 300 gantang. Sebab satu guni 60 gantang. Jadi 60 gantang kali 5 300 gantang. Jadi 5 ausuk bersamaan 300 gantang. 60 gantang kali 4 cupak lah. Segantang 4 cupak. 60 gantang. Kalau kita kali dengan 4 cupak, sebab segantang 4 cupak, 60 gantang, maksudnya 240 cupak. 240 cupak tu 60 gantang. Jadi 240 cupak kali dengan 5 guni, iaitu 1200 cupak. 5 ausuk bersamaan 300 gantang, bersamaan 1200 cupak. 5 ausuk bersamaan 300 gantang, bersamaan 1200 cupak. Bersamaan 1200 cupak kali dengan sekati dan 1/3 kati. Ritlun wa sulusun, sekati dan 1/3 kati Baghdad. Jadi 1200 cupak bersamaan 1600 kati Baghdad. 1600 kati Baghdad. Tu kiraannya. Berapa ni? 1600 kati Baghdad, ataupun 1200 cupak, ataupun 300 gantang ni, lebih kurang 825 kilogram. 825 kilogram. 800 kilo. 825 kilogram. 800 suku. 800 suku. 825. Tu nisab dia. Nisab dia seperti yang disebutkan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. 505 guni bersamaan 825 kilogram. 825 kilogram. Maka wajib zakat. Kalau ada banyak tu dan lebih, maka wajib zakat. Tu kadar nisab tu sekurang-kurang nisab.
bagi tanaman, sama ada buah kayu ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun bijirin. Qala rahimahullahu ta'ala wa yu'tabaru dhalika bil kaili, dan diiktibar yang demikian itu, dan diiktibar sebelum kita lupa, ni sekali akan sebutlah, tapi kita sebut dulu sekali lalu. 5 guni tu buah saja ataupun bijirin saja, tidak termasuk dengan jeraminya, tidak termasuk dengan sekamnya, kulitnya, tak termasuk dengan daun-daun kering yang ada pada dia, tak termasuk. Buah saja, buah saja. Jadi kalau contohnya yang paling mudah, kita beras lah, beras kita simpan dalam bentuk padi, zakat padi, tak dengan zakat beras lah, zakat padi. Dia disimpan dengan kulitnya untuk mengekalkan dia lama. Maka kalau ditimbang dengan kulit, dia bukan lagi 5 ausuk, sebaliknya 10 ausuk, 10 guni. 10 guni, sebab nak kira sekali kan dia punya sekam dia punya kulit padi tu, kulit beras tu. Tu kalau beras lah. Macam tu juga dengan satu jenis gandum, nama dia al-alas. Al-alas, jenis gandum yang ditanam oleh orang Yaman. Saya akan sebutlah al-alas ni. Gandum, sejenis gandum lah, sejenis keluarga gandum yang ditanam oleh orang-orang belah Yaman, belah Sana'a sana. Dia juga akan disimpan dalam dia punya jerami, dalam dia punya kulit dia. Kulit dia. Beras kita simpan dalam kulit padi dia tu. Alas juga kita simpan dalam kulit gandum dia tu. Maka yang jenis disimpan dengan kulit dia dan ditimbang dengan kulitnya, maka perlu digandakan sekali. Maka kalau asalnya 5 guni untuk kurma, untuk anggur, untuk hintah gandum, untuk syair, barli dan sebagainya, untuk beras dan juga untuk padi dan untuk alas, dia kena kira sekali ganda, iaitu 10 guni, 10 ausuk. 10 ausuk. Sebab kita kena ambil kira sekali dengan dia punya kulit dia. Dia punya jerami dia lah, bahasa kita dia panggil jerami dia lah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yu'tabaru dhalika bil kaili tamran aw dhabiban in tatammara aw tazabbaba. Dan diiktibar yang demikian itu, diambil kira yang demikian itu, demikian nisab loh. Kadar wajib zakat itu diambil kira bil kaili, dengan timbangan. Dengan timbangan, bukan kira kecil besar, bukan kira grade kualiti, tak. Dikira dengan timbangan. Yang grade elok pun timbang banyak tu, yang grade tak elok pun timbang banyak tu. Yang buah kecil-kecil pun timbang banyak tu, yang buah besar-besar pun timbang banyak tu. Kalau buah anggur dia besar ibu jari pun timbang 5 ausuk, 300 gantang. Kalau buah anggur dia besar jari kelingkin pun timbang 300 gantang. Kita bil kail, dengan timbangan. Kalau yang grade A pun 300 gantang, yang grade D pun 300 gantang, yang manis pun 300 gantang, yang masam pun 300 gantang. Beras, kalau kita kata padi lah, padi yang sempurna, yang panjang, yang lonjong pun 300 gantang. Kalau padi 600 lah sekali ganda. Sebab kita kira padi sekali dengan kulit dia, beras sekali dengan kulit dia, padi sekali dengan jerami dia. Kalau yang beras basmati pun, beras panjang tu, hak tu pun 600 gantang. Kalau beras patah-patah ni, beras patah-patah ni, beras panggil beras apa, beras patah-patah dia panggil beras apa? Basmati. Bukan, basmati hak panjang-panjang tu. Ni beras patah-patah ni. Macam tu lah. Beras Filipin tu nama-nama negara lah. Dipanggil beras apa tu? Beras reput ke beras apa tu, nama jenis beras tu. Beras grade rendah lah maksudnya. Beras rendah pun nama tu gantang tak.
Dia bukan kira grade, bukan kira kualiti, bukan kira jenis, bukan kira besar kecil, bukan kira saiz dan sebagainya. Semua nisab dikira berdasarkan timbangan. Bukanlah bila timbangan, bila bukan contohnya buah anggur tu besar, maka kita kena kena timbang lagi banyak. Tak. Ataupun kita timbang sikit tak. Dikira 300 gantang. 300 gantang. Bagi kategori beras ataupun padi dan alas jenis gandum, sebab dia disimpan dalam jerami dia disimpan dalam dia punya sekam dia, dalam dia punya kulit dia, maka dia dikira 600 gantang. Dikira 600 gantang, 10 ausuk. Wa yu'tabaru dzalika bil kaili, dan diiktibar yang demikian nisab itu bil kail dengan timbangan tamran, sebagai kurma, tamar sebagai kurma kering, tamar sebagai kurma kering, au zabiban ataupun kismis anggur kering. In tatammara, jika menjadi tamar ia, rutab tu, kurma basah tu, kurma segar tu, dia tak akan disimpan dalam bentuk rutab, sebab rutab tak tahan lama. Kalau nak simpan lama, makanan ruji ni, makan asasi, dia nak makan setahun, maka untuk simpan dia, maka dia kena dikeringkan. Tamar, kurma, tak kurma lah, bahasa kita ni kurma, ketika dia masak tu nama dia rutab. Kurma basah kita panggil, kurma segar, rutab. Bila dia dah kering, nama dia tamar. Kurma juga lah, kita panggil kurma lah, tapi Arab dia ada nama dia. Sebelum masak dia panggil balah, sebelum tu lagi hak kecil-kecil dia panggil hasram. Dia ada nama-nama dia pada peringkat-peringkat dia. Dan balah ni hak kala hijau sebelum masak tu lah, hak kala merah, kuning kemerahan sebelum daripada jadi rutab tu. Itu sebelum masak betul. Dia separuh masak ataupun dia kurma muda dia panggil. Dan kalau pergi Mekah ke, Madinah ke, ataupun kalau pergi Mesir pun ada yang kala hijau, ada yang kala merah kekuningan tu. Dikerah lagi. Dikerah lagi, dia rasa nak kelak-kelak sikit. Dia tak manis lagi. Bila jadi rutab, bila jadi kurma segar ni, kurma basah ni, barulah dia masak betul. Tapi orang tak simpan sebagai makanan asasi, orang tak simpan dalam bentuk rutab sebab dia tak tahan lama. Kalau kita beli rutab pun, kalau kita simpan lama-lama, dia akan naik gas dia tu, manis. Fruktosa yang ada dalam tu akan menyebabkan dia jadi berasid, dia akan jadi masam. Dia akan jadi masam. Jadi nak simpan buah kurma kena simpan dalam bentuk tamar kering. Macam tu juga dengan anggur. Nak dijadikan sebagai makanan asasi, tak boleh simpan dalam bentuk anggur. Masam nanti dia akan jadi berayak masam dan sebagainya. Akan jadi busuk dan sebagainya. Jadi dia akan dikeringkan. Bila kering dia jadi zabib, dia jadi kismis. Maka timbangan nisab itu ditimbang dengan timbangan tamar dan timbangan zabib. Timbangan tamar, kurma kering, dan timbangan anggur kering ataupun kismis. Ditimbang dengan timbangan kurma kering ataupun anggur kering itu, kismis itu, in tatammara, jika jadi tamar ia, au tazabbaba, tatammara kembali pada rutab, au tazabbaba, ataupun jika jadi kismis ia, maksudnya jika dia dikeringkan untuk dijadikan tamar dan untuk dijadikan kismis. Kurma tersebut dikeringkan untuk dijadikan sebagai tamar, anggur tersebut dikeringkan untuk dijadikan sebagai kismis. Timbang dia dengan timbangan itu, maka dia lebih ringan lah daripada yang asal. Dia lebih ringan daripada yang asal. Rutab berat lah, pasal dia padat. Dia masih lagi padat dan dia masih lagi segar. Bila dia dikeringkan menjadi tamar, dia ringan sikit. Macam tu juga dengan anggur, dia padat, dia berat. Tapi kita timbang dia dengan timbangan kismis. Timbang dia bila dah kering maksudnya. Timbang dia bila dah kering. Kalau nak dikeringkan lah, wa illa, dan jika tidak, kalau tak dikeringkan, kalau bukan dikeringkan, wa illam tatammar wala tazabbab, yatatammar wala yatazabbab, kalaulah dia tidak dikeringkan menjadi tamar dan tidak dikeringkan menjadi anggur, farutaban wa inabah,
maka dikira timbangan itu timbangan rutab dan timbangan anggur. Tengok, makanan ni, buah-buahan ni nak disimpan lama, nak dijadikan tamar dan kismis ataupun tidak, dengan bahawa dia dijual dan sebagainya lah, dijual dalam bentuk tamar, digunakan dalam bentuk rutab, digunakan dalam bentuk anggur dan sebagainya. Kalau bukan tujuan untuk dikeringkan, kita takkan tunggu dia kering baru kita jual guna makan dan sebagainya. Nak makan dalam bentuk rutab, nak makan dalam bentuk anggur, maka dikira timbangan dalam bentuk rutab dan dikira timbangan dalam bentuk anggur. Itu kalau buah-buahan. Kalau untuk biji-bijian pula, bijirin ni pula, wa yu'tabaru al-habbu, dan dikira, diambil kira al-habbu, bijirin ni, biji-bijian ni, musaffayan minat tibni, yang telah dibersihkan daripada jeraminya, daripada kulitnya. Jeraminya, at-tibni termasuk juga dengan tibni ni, dan qashri, at-tibni wal qashri, jeraminya, rumput-rumput, daun-daun yang ada pada dia, tangkai dia, daun dia. Begitu juga dengan qashri, dengan kulitnya, yang tak dimakan dan yang tak disimpan bersamanya. Kena faham elok, jangan ada dalam kepala kita buah kurma, buah anggur yang duk jual di tepi-tepi jalan, orang parking lori jual buah tu. Bukan tu. Hak tu dia makan tanauman, bukan. Hak tu dia makan untuk bersedap-sedap. Kita guna buah untuk pembuka selera, pencuci mulut dan sebagainya. Tak, ni orang yang macam tu juga dengan bijirin ni, berah padi dan sebagainya, berah padi, gandum dan sebagainya. Dia perlu disimpan untuk dimakan sepanjang tahun. Sebab tu kena tunggu musim dia pula baru ada stok baru. Orang yang nak, kalau penjual dia perlu simpan lama untuk orang beli setiap hari ya. Hari ni kawan ni beli, esok kawan ni beli, lusa 2-3 hari lepas tu kawan yang sama pula beli, 3-4 hari lepas tu kawan ni pula. Ni panggil makanan ruji, makanan asasi. Maka yang tak disimpan bersama dengan kulitnya, bijirin, dia tidak disimpan bersama kulitnya. Dia jenis bukan disimpan bersama dengan kulitnya, dia jenis tidak disimpan bersama dengan tangkainya, dia tidak disimpan bersama dengan jeraminya, dia tidak disimpan bersama dengan sekamnya. Maka timbangan itu perlu dibersihkan daripada benda tu, dipanggil musaffa, yang telah dibersihkan. Yang telah dibersihkan, maksudnya dia saja, bijirin tu saja, bijirin tu sahaja. Ni yang 5 ausuk, 5 guni ni, 300 gantang tu. Sekiranya dia disimpan dengan kulit dia, contoh macam padi. Dulu orang tua kita dia ada rumah padi dia, kita panggil jelapang lah, orang Kedah panggil jelapang. Simpan dalam jelapang. Tak simpan beras, tapi simpan padi dalam jelapang. Tahan lama. Beras usang, dia panggil beras usang. Tahan lama. Macam tu juga satu jenis gandum nama dia al-alas. Jenis gandum yang namanya al-alas juga disimpan dengan kulit dia, dengan dia punya sekam dia. Maka yang tu kena ganda sekali ganda, daripada khamsata ausuk kepada asyaratu ausuk, 10 guni. Jadi 10 guni 600 gantang lah. 600 gantang. Kalau timbang tanpa jerami, tanpa sekam, baru kira 300. Macam lah ni bolehlah nak kira 300 pun. Tapi kalau beras, kalau padi kita lah ni pun tak ditimbang di kilang beras pun, ditimbang dengan kulit-kulit dia lah, ditimbang dengan sekam-sekam dia lah, dia tak timbang sing. Tapi kalau nanti, mungkin satu masa nanti, lepas pada ambil padi di petak sawah tu, di bendang tu, orang buang terus sekam dia, timbang beras saja contohnya, maka 300 gantang. Sekam tu memang tak? Sekam ni kulit padi ya. Oh, kulit padi ya, yang orang bakar. Sekam ni kulit padi ya, dia panggil sekam. Bila beras dah keluar daripada kulit dia orang panggil sekam, ataupun panggil jerami. Kan kita ada peribahasa api dalam sekam.
kan. Sekam tu bila dah diasingkan beras dengan kulit dia akan dibakar. Kulit tu sekam. Kulit sekam. Jerami tu juga. Jerami buat tu juga. Oh, dua nama. Dua nama. Sekam lah, kalau bahasa kita sebut sekam lah. Jerami ni sekali dengan tangkai-tangkai dia, tangkai padi apa semua tu panggil jerami. Oh, satu tu. Tangkai padi yang dah dikeringkan dipanggil jerami. Sebab tu kita ada tikar yang diperbuat daripada jerami, topi yang diperbuat daripada jerami. Kan? Kalau yang One Piece pakai topi dia tu kan, tu topi jerami tu. Tapi dia jerami gandum lah. Batang gandum, batang pokok gandum tu. Kita batang padi lah jerami tu. Kulit beras tu, kulit padi tu, nama dia sekam. Kalau ditimbang dengan sekam tu, dengan kulit padi tu, kena kira sekali ganda. 600 gantang. 600 gantang sekali ganda. Tapi kalau kita timbang tanpa sekam, kembali pada timbangan yang sah, 300 gantang, 5 ausuk. 5 ausuk. Baik, itu cara timbang untuk buah dan cara timbang untuk bijirin. Kita tak terbayanglah macam mana makan kurma sebagai makanan harian, makanan ruji, makanan asasi ni. Tapi negara Arab ada setengah negara yang memang makan kurma hari-hari lah. Kita boleh tengok pada hadis Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah cerita kepada anak menakan dia, anak Sayyidatina Asma, iaitu Urwah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum, menyebutkan bahawasanya pernah pada sesetengah ketika rumah isteri Nabi ni tak pernah dinyalakan api dapur mereka selama 2 bulan. Selama 2 bulan makanan tak ada benda untuk dimasak. Gandum pun tak ada, tepung pun tak ada, apa pun tak ada, syair pun tak ada, apa pun tak ada. Kemudian Sayyidina Urwah bin Zubair tanya, makan apa? Mal ladzi yu'ishukum? Makan apa untuk hidup? Maka Sayyidina Aisyah kata al-aswadain, iaitu at-tamr wal ma', kurma kering dan juga ayak. Kurma kering dan ayak. 2 bulan maka hari-hari, dan dia mengenyangkan, dia memberi tenaga dan dia mengenyangkan. Dia membolehkan kita meneruskan hidup harian dengan hanya makan kurma. 2 bulan Nabi dan isteri-isteri baginda radhiyallahu anhum 2 bulan hanya makan kurma dan juga air. Cuma adalah Sayyidina Aisyah kata adalah kadang-kadang tu ada setengah jiran-jiran mereka daripada kalangan puak Ansar ni yang memiliki kambing-kambing, menghadiahkan susu kepada baginda sebagai minuman. Maka ada hari-hari lah, ada setengah-setengah hari itu dapatlah masing-masing rasa susu kambing tu. Tapi kebanyakan harinya dalam 2 bulan tu makan makan kurma dengan ayak lah. Tu dipanggil makanan ruji, makanan asasi. Makanan asasi. Kita tak terbayanglah benda tu. Kita nampak beras kita ni, tak ada beras tak ada hidup kita ni. Wala yukammalu jinsun bijinsin, dan tidak disempurnakan, maksudnya tidak dipercukupkan nisab jinsun bijinsin, satu jenis dengan jenis yang lain. Kalau jenis dia berbeza maka tak digabungkan. Orang tu kebun kurma pun dia ada, kebun anggur pun dia ada, tapi hasil secara berasingan tak cukup 300 gantang. Kalau digabungkan cukup, bahkan lebih 300 gantang. Tak perlu digabungkan dan tak boleh digabungkan sebab dia jenis yang berbeza. Rutab jenis lain, inab jenis lain, kurma jenis lain, anggur jenis lain. Macam tu juga dengan gandum dan padi, jenis lain-lain. Gandum dan padi, dia sawah padi pun dia ada, sawah gandum pun dia ada. Kalau dianggarkan, ditaksirkan hasil dia tu,
secara berasingan tak cukup nisab, tak wajib zakat. Tapi kalau digabungkan sekali jumlah padi dan jumlah gandum itu, maka lebih daripada nisab yang diwajibkan, bahkan dia wajib keluar zakat lah. Maka tak perlu dan tak boleh digabungkan, sebab dia jenis yang berbeza. Wala yukammalu jinsun bi jinsin, dan tidak disempurnakan, maksudnya tidak dicukupkan nisab satu jenis dengan jenis yang lain. Tapi wa tudammul anwa'u ba'daha ila ba'din, dan digabungkan, dihimpunkan, wa tudammu, dan dihimpunkan al anwa'u, bagai-bagainya, bagai-bagainya. Kita sebut jenis jugalah, anwa' ni pun tak, dia bagai. Ba'daha, sebahagiannya anwa' ila ba'din, kepada sebahagian yang lain. Contoh macam beras basmati dengan beras bukit, jenis lain, kita panggil jenis lain tak, dia bukan jenis lain, dia bagai lain, dia nauk lain-lain, dia nauk lain. Macam gandum lah, gandum pun banyak jenis gandum juga, banyak kategori, banyak kategori. Beras pun banyak kategori juga. Ada beras arak bulat-bulat macam manik tu, ada beras ada beras jawi kita ni, ada beras pulut, ada beras usang, ada beras basmati, ada beras bukit, dan sebagainya lah. Jenis beras tu walaupun banyak dia punya kategori dia, tapi dihimpunkan antara satu sama lain, sebab depa daripada jenis yang satu. Macam tu juga dengan anggur, contohnya ada anggur namoni, ada anggur namoni, ada anggur merahnya, ada anggur hitamnya, ada anggur hijaunya dan sebagainya. Daripada jenis-jenis, daripada keluarga-keluarga yang lain, daripada kategori-kategori yang lain sekalipun. Kalau kita ni derian lah, kalau kita ni ada hak musangkinnya, ada hak duri hitamnya, ada hak di 24-nya, ada hak di 7, ada di hak 47-nya, ada durian kampungnya, ada durian kahwinnya, macam-macam jenis tu. Maka setiap nauk tu, setiap kategori itu dihimpunkan antara satu sama lain, sebab daripada jenis yang satu sama-sama durian. Maka beras pun sama lah, padi pun sama. Padi bukit ke, padi basmati ke, padi usang ke, padi apa jenis padi sekalipun lah, selagi mana nama dia padi, maka dihimpunkan antara satu sama lain untuk mencukupkan nisab. Jenis tak? Jenis asin. Gandum dengan padi asin, pasal dia jenis lain-lain. Tapi kalau kategori lain-lain, bagai yang lain-lain, maka digabungkan sekali untuk mencukupkan nisab. Maka bila digabungkan nauk dia, digabungkan kategori dia, wa yudammu, dia tak disebut kategori sebab kategori terjemah daripada jinsun. Kategori tu jinsun. Bagai lah, bagai. Wa yudammul alasu ila al-hintati, ni contoh dia bagi. Dan dihimpunkan alas. Alas ni sejenis gandum lah, sejenis gandum yang ditanam oleh ahli Yaman, secara khususnya ahli Sana'a. Ahli Sana'a, tengok dalam Minhajul Qawim ada sebut. Tapi secara umumnya ahli Yaman, orang Yaman makan gandum alas ni lah, secara umumnya. Secara khususnya Sana'a lah, di Sana'a. Maka dia sejenis gandum, maka dia dihimpunkan ilal hintati, kepada gandum, kepada gandum biasa ni, kepada gandum biasa, wheat ni, wheat, WHEAT lah. Sebab dia daripada jenis yang satu, walaupun daripada bagai yang lain-lain. Kalau kita belah kita ni beras basmati, contohlah basmati, beras bukit, padi basmati, padi bukit dengan padi biasa, padi petak benang besar kita ni harian ni, kena gabung sekali. Kalau kita usahakan jenis bagai yang berbeza, maka perlu digabungkan untuk melihat kadar nisab sampai ke tidak, sebab sama-sama padi. Itu maksudnya. Jadi bila nauk dia lain-lain, wa yukhraju min kullin, dan dikeluarkan daripada tiap-tiap nauk tu. Kullin ay kullil anwa', tiap-tiap bagai dia tu,
Bila bagai dia ada 2-3 jenis, 2-3 bagai, susah pasal kita sebut jenis juga. Jenis pun kita sebut jenis, nauk pun kita sebut jenis. Tak bagai lah, untuk bezakan antara jenis dengan bagai, kategori dan bagai. Wa yukhraju min kullin, dan dikeluarkan daripada setiap nauk tu, setiap bagai tu, biqistihi, dengan bahagiannya. Dengan bahagiannya. Kalau contohnya beras bukit dapat contohnya 500 gantang. Beras bukit dapat 500 gantang contoh. Ataupun kita kata beras bukit dapat 200 gantang contoh. Beras bukit dapat 200 gantang. Kemudian beras biasa kita pun, kita panggil beras huma ni, padi huma kita ni. Padi dalam petak benang hak biasa standard lah, padi huma kita ni. Dapat 250 gantang. 250 gantang. Padi bukit dapat 200 gantang. Padi huma dapat 250 gantang. Jadi gabung dua-dua lah. Jadi 450 gantang. 450 gantang. 450 gantang. 45 gantang beras. Payah kita kena buat benda yang mudah dengan kita ni. Beras padi bukit dapat 500 gantang. Padi bukit dapat 500 gantang. Padi huma dapat 500 gantang. Gitu. Padi bukit dapat 500 gantang. Padi huma dapat 500 gantang. Ni kiraan serta sekam dia ni. Jadi bila gabung dua-dua baru cukup 10. Baru cukup 1000 gantang. Baru cukup 1000 gantang. Wajib zakat lah. Sebab kalau 500 gantang saja tak wajib zakat. Padi kita kira kali dengan sekam dia, maksudnya perlukan 600 gantang sebagai nisab. Jadi hak ni 500 gantang, hak ni 500 gantang, gabung sekali sebab daripada jenis yang sama. 1000 gantang, 1 tan, 1000 gantang. 1000 tan, 1 gantang. Maka wajib zakat sebab sampai nisab dia. Dan nak keluar apa dia? Kita nak keluarkan padi tu, padi huma ke padi bukit, dikeluarkan setiap bahagian dia lah. Dikeluarkan daripada padi bukit tu, sebab dia dapat 500 gantang, kita keluarkan total semua. Bila 10 kena ulang 1 per 10. Kalau 10 bunyi, kalau 10 gantang, 1000 gantang, maksudnya 1000 bunyi lah. Takkan segantang, takkan seguni segantang, tak. Kita kata dia kena 1 per 10 lah secara asasnya. Saya kita buat kiraan. Kelas yang akan datang kita buat kiraan. Maksudnya 50-50 lah. Secara mudahnya 50-50. Sebab sama-sama berat, sama-sama banyak. Padi bukit 500 gantang, padi huma pun 500 gantang. 1000 gantang. 50-50. Maka keluar zakat pun 50% daripada zakat yang kita keluarkan tu diambil daripada padi bukit. 50% zakat dia tu diambil daripada padi huma. Gitu. Dikeluarkan dengan bahagian itu dengan adilnya tu, insahulah, jika mudah. Jika mudah untuk kita tahu banyak mana dapat, dan mudah untuk kita keluarkan secara mengikut jenis, mengikut nauk dia tu, mengikut bagai dia tu. Wa illa, dan jika tidak, kalau susah, nak wa keluar anu setengah, wa keluar anu setengah susah, ukhrija minal wasati, dikeluarkan daripada yang pertengahan. Dikeluarkan daripada yang pertengahan. Pertengahan ni maksudnya jangan yang grade tinggi sangat dan jangan grade yang rendah sangat. Dia mesti ada, beras kita mesti ada grade dia. Padi kita mesti ada grade A, grade B, grade C dan sebagainya. Maka tengok yang pertengahan. Zakat tu dikeluarkan yang pertengahannya. Jangan bagi yang terlalu rendah nilai dia. Kalau bagi yang paling tinggi nilai lagi baguslah. Tapi sekurang-kurangnya kena bagi yang pertengahan nilai. Jangan bagi yang nilai yang grade yang paling rendah. Wasat, yang pertengahan. Kemudian katanya lagi, wala yudammu thamaru amin ila thamari amin akhar.
dan tidak dihimpunkan, maksudnya tidak digabungkan, thamaru amin, buah satu tahun, ila thamari amin akhar, kepada buah tahun yang satu lagi. Tak cukup tahun ni 20, contohnya 2020, tahun 2020, kadar hasil pengeluaran kebun kita ataupun padi kita tak cukup nisab contohnya, maka tak perlu digabungkan dengan hasil yang kita dapat pada 2023. Tak perlu digabungkan. Yang 2022 kira tak cukup nisab, tak wajib zakat. Cukup nisab, wajib zakat. Yang 2023 nanti pun sama, cukup nisab, wajib zakat. Tak cukup nisab, tak wajib zakat. Dia tak perlu digabungkan. Okey, kalau tahun ni tak cukup, kita bawa kepada tahun depan, gabung dengan tahun depan. Tak perlu lagu tu. Sebab dia kira dia tidak ada haul macam tu. Dia kira sekali hasil. Sekali hasil ada tak? Syaratnya mesti dalam tahun yang sama. Untuk satu tahun tu saja. Kalau 2 kali hasil kan, untuk tahun tu saja. Keluarkan, kira banyak mana yang dapat, maka banyak tu sajalah yang dikira sama ada cukup nisab ataupun tidak cukup nisab. Wa kadzalika dzar'u, begitu juga dengan tanaman. Dengan tanaman buah kayu lah. Zar'u ni buah kayu, tanaman buah kayu, pokok. Wa yudammu thamarul 'ami, dan dihimpunkan buah tahun ni, wa zar'uhu, dan tanamannya tahun ni, zar'uhu zar'ul 'am, tahun ni, ba'duhu ila ba'din, sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Kalau lah satu tahun tu pengeluaran dia 2 kali, macam kita ada setengah tempat bendang, satu tahun kita buat 2 musim, tahun yang sama, maka yang tu perlu digabungkan lah, sebab dia hasil pada tahun tu juga. Dia hasil pada tahun juga. Dan kita dulu ada saranan daripada pihak kerajaan, MADA dan sebagainya untuk buat padi setahun 2 kali, setahun 2 musim. Kalau orang belah kita panggil setahun 2 musim lah, setahun 2 musim. Kalau setahun 2 musim, artinya dari musim yang pertama dan musim yang kedua tu, penghasilan musim yang pertama dengan penghasilan musim yang kedua tidak berjarak sehingga 12 bulan. Tak ada jarak tu. Kalau berjarak sampai 12 bulan, maksudnya tahun lain lah, dalam tahun yang sama. Maksudnya dalam tempoh 12 bulan tu ada 2 penghasilan, maka dikira tahun tu, maka perlu digabungkan antara satu sama lain. Kalau penghasilan yang kali pertama pada separuh tahun yang pertama ni tak cukup nisab, tak wajib keluar zakat lagi lah. Tapi bukan tak wajib keluar zakat langsung tak, kena simpan data banyak mana yang dapat. Kemudian penghasilan pada nisfu yang kedua, separuh tahun yang kedua tu, tahun yang sama tapi separuh yang kedua, kena gabungkan penghasilan yang dapat kali kedua pada tahun yang sama tu dengan data yang kita dapat pada tahun yang pertama tu. Gabung dengan dapat banyak mana. Kalau cukup nisab, wajib zakat. Kalau tak cukup nisab, tak wajib zakat. Kalau yang buat 2 tahun 3 musim, ada setengah tempat tak boleh buat setahun 2 musim. Ayak tak cukup, tak ada dengan ayak, ataupun penghasilan jadi rendah, penghasilan jadi rendah dan sebagainya, adalah sebab-sebab dia. Kena tanya orang buat bendang lah tu. Kadang-kadang tu bila kerap sangat kita buat, kita tanam, dia tak dapat nutrisi yang sepatutnya daripada tanah. Zat-zat daripada tanah tu tak dan refill balik. Tu kena sembang dengan orang buat bendang lah. Maka ada orang buat, ada setengah tempat buat 2 tahun 3 musim, berbanding dengan 1 tahun 2 musim. Tak, dia buat 2 tahun 3 musim. Dia mana ada 1 tahun 1 musim setengah, tak ada. Tak mana ada orang kira tu 1 tahun kita buat 1 musim setengah, mana ada jenis tu. Tak, orang kira 2 tahun 3 musim. Kalau yang 2 tahun 3 musim, kena tengok yang tak sah ni. Kena tengok yang kefahaman tadi. Penghasilan yang pertama dengan yang kedua tu dalam tahun yang sama ke tak? Kalau dalam tahun yang sama, maka penghasilan yang kedua tu, tuaian yang kedua tu,
digabungkan dengan tuaian yang pertama. Tapi kalau tak, maka dia dikira secara berasingan. Dikira secara berasingan. Maka kalau tak, maksudnya penghasilan yang kedua tu hasil, bukan waktu kita tanam, tak hasil. Hasil. Waktu tanam tak kira, tak, waktu hasil, waktu kita dapat hasil. Hasil yang kedua tu nak digabungkan dengan hasil yang pertama, kena tengok dalam tahun yang sama ataupun dalam tahun yang lain. Kalau dalam tahun yang lain, maka penghasilan yang kedua digabungkan dengan penghasilan yang ketiga. Sebab kita kata 2 tahun 3 musim. 2 tahun 3 musim. Sama jugalah kalau buat 3 tahun 5 musim, sama. 3 tahun buat 5 musim, sama. Jadi kena tengok penghasilan tu nak digabungkan dengan penghasilan yang mana. Kalau sama tahun, maka digabungkan dengan penghasilan yang sama tahun dan dikira adakah cukup nisab ataupun tidak. Kalau tak sama tahun, maka tak digabungkan sekali. Sebab dia kata wala yudammu thamaru 'amin ila thamarin 'amin akhar wa kadzalika dzar'uhu wa yudammu thamarul 'ami wa zar'uhu wa zar'ul 'am ba'duhu ila ba'din. Maka tu cara mengira nisab ataupun cara melihat nisab. Cara melihat nisab. Banyak mananya wajib ke tak bincang lagi. Habis. Jadi tu, nanti kita sambung. Bab zakat ni kalau kita nak detail ni lambat pasal nak kira, nak buat kiraan satu-satu tu. Tapi tak apalah, kita pergi pelan-pelan sikit-sikit. Kemudian katanya faslun wa wajibu ma syariba bi ghairi mu'unatin al-ushru wa ma suqiya bi ma'unatin kan nawadihi nisful ushri. Ni nak bagi tahu tentang banyak mana zakat yang wajib dikeluarkan. Yang tadi kita kira nisab, kadar wajib zakat. Banyak mana yang kita dapat untuk mewajibkan kita bayar zakat. Bila dah dapat nisab, banyak mana yang kita kena bayar zakat tu. Ni nak cerita tentang banyak mana yang kita kena bayar zakat. Berapa zakat yang kita kena keluarkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sambung pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.